Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam episod Pendawah Teknologi. Okey, episod ni saya buat untuk nak menjawab satu soalan yang orang tanya saya, "Bang, macam mana nak lajukan lagi internet dalam iPhone ataupun internet dalam Android?" Okey, saya akan cakap dekat anda satu benda dengan cara yang paling cepat untuk tidak membuang masa anda. Okey, kalau anda tak pernah tukar DNS settings dalam phone anda tu semua, maka silalah tukar alamat DNS server kepada DNS server Google ataupun Cloudflare. Okey, alamat DNS server adalah 8.8.8.8 ataupun 8.8.4.4 untuk yang Google punya. Kalau yang Cloudflare tu pula adalah 1.1.1.1 ataupun 1.0.0.1. Itulah dia. Saya dah cerita dengan cara paling cepat. Anda ubah dulu setting tu kalau tak pernah buat lagi. Sebab bila anda tukar alamat DNS server tu, secara langsung dan tak langsung dia dapat melajukan sikit internet dalam phone anda. Okey, saya dah cakap apa yang anda perlu buat. Tapi sekiranya anda nak tengok macam mana nak tukar setting tu dalam phone dan anda nak tengok apa application yang anda boleh install, maka silalah tengok video ni sampai habis. Sekiranya anda masih menonton video ini, maka saya tahulah anda berminat untuk nak tengok cara-cara nak configure pasal DNS dan tahu lebih sikit pasal DNS ni semua. Okey, so sebelum kita tunjuk part configuration semua, saya akan terangkan dulu dengan cara yang paling mudah apakah itu DNS dan kenapa menukar setting tu boleh melajukan sikit internet anda. Okey, first kali faham dulu DNS tu apa. DNS tu adalah short form untuk Domain Name System. Okey, Domain name tu benda apa? Secara mudah untuk orang awam biasa faham ni, domain name tu adalah macam alamat website yang kita selalu duk buka tu. Contohnya google.com ataupun apa benda macam shopee.com ke .net ke lazada.com ke apa ke, ataupun macam thestar.my, benda-benda macam tu. Itu kita panggil sebagai domain name. Nah, faham itu saja dulu. Okey, so apakah itu DNS server? Alright, sebelum saya cerita benda teknikal tu, saya akan bagi contoh yang paling senang untuk anda nak faham. Okey, katakanlah saya nak telefon kawan saya, kata contoh Syahrul. Okey, so bila saya nak telefon kawan saya Syahrul ni, saya mesti tahu nombor telefon dia, betul tak? Okey, katakanlah saya tak ada nombor telefon dia, maka saya akan tanya kepada satu orang ni yang duk menyimpan maklumat nombor telefon semua orang. Contohnya macam tu. Okey, dalam kes ni, anda bayangkan macam ni ya. Tukang yang menyimpan nombor telefon semua orang tu, nama dia adalah DNS server. Nah, dia lah server DNS tu. Dia memberitahu nombor telefon orang. Okey, cerita dia macam ni. So, bila saya nak tahu nombor telefon tu, maka saya akan tanya server tu lah. Saya kata, server, nombor telefon Syahrul apa? Maka server tu pun akan carilah. Cari. Dia kata, okey, nombor telefon Syahrul adalah 0123456788. Contohnya macam tu. Alright. Kalau server tu laju, maka saya akan dapat jawapan dengan laju. Saya tanya terus dapat. So bila saya dapat jawapan tu, maka saya terus boleh call Syahrul. So dengan kata lain, cara saya nak call Syahrul tu semua berlaku dengan cepat. Saya mempercepatkan masa saya untuk call Syahrul tu. Correct? Faham? Katakanlah tukang menjawab tadi tu lambat. Contohnya bila saya tanya dia, "Okey, DNS server, apakah nombor telefon Syahrul?" Dia dengar dia kata, "Oh, nombor telefon Syahrul lah, Ustaz. Saya nak fikir, Ustaz. Cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Okey. Oh, nombor telefon Syahrul adalah 123456. Alright. So, bila tukang server tu menjawab dekat saya lambat, maka saya kena tunggu dulu sebelum saya boleh call dia. Sebab saya tak tahu nombor telefon dia. Nampak tak? Okey, itulah dia contoh dalam bahasa mudah. So, benda yang sama juga berlaku dekat komputer anda. Okey, contoh dia macam ni. Apabila anda buka browser ataupun apalah benda, contoh paling browser anda buka Chrome ke Firefox ke apa ke, bila anda type alamat tu, contohnya google.com, contohnya dekat atas address bar tu, dan anda tekan enter, apa yang komputer anda buat adalah dia akan tanya DNS server. Dia kata, "DNS server, apakah alamat IP untuk google.com ni?" Tu cerita dia. So DNS server tu akan cari dan dia akan beritahu kat anda punya komputer. Dia kata, komputer, alamat IP untuk google.com adalah 1.2.3.4. Contohnya macam tu.
So apabila komputer anda dapat alamat IP tu, maka barulah dia boleh bercakap dengan server tu untuk buka website ke apa ke. Alright. So sekiranya DNS server anda lambat, maka bila anda tekan google.com, dia akan ambil masa sebelum seluruh website tu keluar dalam browser anda. Okey, itu maksud dia lambat ataupun cepat. Sebab sebenarnya DNS server ni dia tak melajukan internet, tapi dia secara langsung dia mempengaruhi kelajuan anda nak buka website dan sebagainya. Kalau server tu jawab lambat, maka anda akan ambil masa lama sikit untuk buka benda. So dia akan, orang kata apa, bagi efek rasa macam lambat lah. Itulah cerita dia. Okey, so satu benda yang anda kena faham dekat sini, menukar alamat DNS tidak akan melajukan komputer anda gila-gila, tak. Tapi dia adalah satu benda yang anda patut buat untuk nak melambahkan lagi, orang kata apa, kelajuan secara am. Alright? Kalau tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Alright? So saya harap anda faham. Oh, dah waktu azan dah. Okey, kita berhenti sat. Okey, minta maaf tadi dia azan sekejap. Okey, kita sambung dulu sikit. Alright, jadi kenapa saya nak suruh anda tukar alamat DNS server ataupun kenapa benda ni penting untuk dibuat? Cerita dia macam ni. Majoriti kalau orang-orang IT semua ni, mereka tahulah untuk tukar IP DNS server ni. Tapi kalau kita bercakap secara umum untuk orang ramai orang yang tak tahu bahawa DNS server tu perlu ditukar, ataupun orang tak tahu pun DNS server tu apa. Okey, cerita dia macam ni. Sekiranya anda ambil SIM card dan anda cocok terus dalam telefon anda, tak kisahlah iPhone ke Android ke apa ke, dan anda terus buka internet dan buka Facebook ke apa ke, kebarangkalian tingginya anda punya DNS server tu adalah anda punya ISP yang punya. Contohnya kalau saya pakai Maxis, itu adalah DNS server Maxis. Kalau saya pakai Unify kat rumah, itu adalah server Unify. Okey, jadi apa yang tak elok pasal server-server ni semua? Dia mungkin lambat sikit. Itulah cerita dia. Kalau DNS server yang saya cakap awal-awal tadi daripada Google ataupun Cloudflare, DNS server tu memang terbukti laju dan dipakai satu dunia. Memang elok. Jadi kalau anda belum ubah lagi, maka ubahlah. Benda ni bukan hanya untuk telefon anda boleh ubah untuk semua benda, untuk komputer, laptop dan sebagainya. Okey, cukuplah penerangan pasal DNS ni semua. Jom saya tunjukkan dekat anda macam mana nak configure DNS settings ni dalam anda punya telefon dan sebagainya. Anda. So kita akan mula dengan iPhone dulu. Alright, so untuk iPhone ni dia ada dua jenis penggunaan. Satu masa anda tengah bersambung dengan Wi-Fi, satu lagi masa anda tengah gunakan selular, maksudnya 4G, 3G dan sebagainya lah. So saya akan tunjuk untuk Wi-Fi dulu. So first kali anda kena masuk dekat bahagian settings dalam iPhone anda tu. So nampak settings tu, anda tekan benda tu. So dia akan keluarkan screen settings ni. So dekat bahagian setting ni anda akan nampak satu tempat yang ditulis Wi-Fi. So anda tekan dekat bahagian Wi-Fi tu dan dia akan tunjuk dekat anda maklumat Wi-Fi dan juga Wi-Fi yang anda tengah duk bersambung dekat telefon sekarang ni. So dalam kes ni saya bersambung satu Wi-Fi nama dia 5GHz. So dekat belah kanan tu dia ada satu tanda seru tu kan. Anda tekan tanda seru tu. Okey, so bila anda tekan tanda seru tu, dia akan memberikan maklumat Wi-Fi yang anda bersambung tadi. Anda scroll sampai ke bawah dan anda akan dapat maklumat macam ni. Ini adalah maklumat alamat IP yang diberikan kepada telefon saya oleh Wi-Fi router. So dengan menggunakan IP ni saya boleh bersambung ke internet lah. Okey, tapi apa yang kita nak tengok adalah pada bahagian DNS dekat bawah ni. So kalau anda tengok dekat situ, dia tulis configure DNS server. Sekarang ni dia adalah dalam bentuk automatic. So apa yang kita nak buat? Anda tekan dekat bahagian ni dan anda boleh tengok maklumat tentang DNS server. So untuk saya, kebetulan saya dah set satu rumah saya supaya menggunakan DNS server daripada Cloudflare. So mungkin alamat DNS server anda lain, kalau Unify lain, Maxis lain dan sebagainya. So kalau macam mana nak tukar benda ni, so sekarang ni automatic, apa yang anda buat adalah anda tekan manual. So bila anda tekan manual, dia akan tulis satu bahagian bawah tu add server. So contoh dalam kes ni, saya nak ubah alamat Cloudflare punya DNS server untuk supaya saya punya phone pakai DNS server daripada Google. So alamat DNS server Google apa dia? 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Okey, so mari saya masukkan dulu. So first kali kita tekan untuk masukkan yang 8.8.8.8. Bila dah save tu, dah ada, kita akan masuk lagi satu. 8.8.4.4. Okey, perlukah kita masuk dua untuk tu? Sebenarnya tak payah pun nak letak satu pun tak apa, tapi memang digalakkan untuk letak dua alamat DNS server.
Alright, so dalam kes ni kita dah ada 4 DNS server dalam phone ni. Katakanlah saya tak mau 2 DNS server yang atas yang original yang diberi oleh ISP tu, so apa yang saya boleh buat adalah saya tekan merah kat belah kanan atau belah kiri ni, sorry, dan saya tekan delete. Delete buang lah. Ni pun tak mau juga, delete. Okay, so sekarang telefon saya hanya ada tinggal DNS server dari Google. So bila dah settle tu, maka saya tekan save. Okay, so itulah sahaja setting untuk iPhone untuk bila anda pakai Wi-Fi. Okay, cerita dia macam ni. Kalau anda tengah duk pakai selular 4G dan sebagainya, dia tak ada cara yang mudah untuk tukar DNS server tu. Jadi saya tak nak tunjuk dekat anda kaedah yang kompleks nak buat setting yang pelik-pelik untuk tukar dalam iPhone. Saya akan ajar anda untuk install satu app oleh Cloudflare. So app tu macam mana nak install? Okay, kita tutup ni dulu. Tutup ni semua. Okay, anda pergi dekat bahagian App Store ni, dekat sini. Lepas tu anda search untuk satu app, nama dia 1.1.1.1. Mari saya tulis dekat situ. 1.1.1.1. Okay, kalau anda tengok dekat situ, nampak dia tulis 1.1.1.1 faster internet. Lebih kurang macam tu lah. So saya tekan yang atas ni. Okay, so apa yang anda kena install adalah benda ni. Ni application daripada Cloudflare ni. Nama dia Cloudflare Wrap ni. Macam tu lah, sebut betul kot. Wrap, macam lebih kurang lah. Okay, so macam mana nak install? Anda tekan sajalah dan install sahaja. So kalau dia minta username password apa, anda masukkan lah. Okay, saya sebenarnya benda ni saya dah install. Saya sengaja uninstall supaya saya boleh tunjuk dekat anda macam mana nak install balik. Okay, so bila anda dah habis install, maka anda boleh tekan open ni. So inilah dia punya interface dalam tu. So ini dia punya welcoming screen, semua detail-detail ni lah. So saya accept semua dulu ni. Okay, so yang VPN profile ni, saya install VPN profile. Lepas tu dia kata allow, masukkan. Okay, so bila dah kata okay, so sekarang kena masukkan password. Alright, so bila anda dah masukkan password tadi, maka kita akan, anda boleh pilih lah, anda allow notification ataupun tak. Macam saya kata, okay, allow sajalah. Alright, so allow. Okay, so inilah dia rupa untuk application tu. So kalau anda nak pakai DNS server daripada Cloudflare dan menggunakan servis Cloudflare ni, anda just tekan dekat sini untuk turn on dia. Jadi bila anda buat macam ni, maka secara automatik semua soalan-soalan DNS yang dibuat oleh telefon anda akan dihantar ke server Cloudflare. Tak kisah sama ada menggunakan Wi-Fi ataupun 4G dan sebagainya. So itulah dia. Install sekarang 1.1.1 ni. Okey, sekarang saya akan tunjuk dekat anda cara-cara nak ubah setting DNS dalam telefon Android. Alright, so dia ada dua penggunaan macam iPhone tadi. Satu masa anda pakai Wi-Fi, satu lagi masa pakai 3G, 4G itulah. Okey, kita buat untuk Wi-Fi dulu. First kali pergi dekat bahagian settings ni. So bila anda tekan settings tu, anda akan keluar macam ni. Anda akan nampak bahagian connection ni. Tekan dekat connection tu. So dekat connection tu, anda belah atas sekali tu dia tulis Wi-Fi. Pilih Wi-Fi tu dan dia akan tunjuk dekat anda skrin ni. Sama macam untuk iPhone, ini adalah senarai semua access point Wi-Fi yang telefon anda nampak. Saya bersambung dengan AP nama 5GHz tu. So sebelah kanan dia tu ada macam tombol gear tu kan. Anda tekanlah gear tu. Inilah dia setting untuk bahagian Wi-Fi anda. So dekat mana nak tukar DNS server? First kali anda tengok dekat bawah ni dia tulis advance tu. Anda tekan advance tu dan anda akan dapat skrin macam ni pula. Okay, kita kena ubah dekat bahagian sini yang dia tulis IP settings tu. Anda tekan dekat IP settings tu, dia akan bagi dua option, DHCP dengan static. Pilih static. Saya tekan static dulu. So bila anda tekan static, maka anda boleh edit maklumat-maklumat IP ni. Okay, so dekat mana kita nak tukar DNS? Tu dekat bawah tu, DNS 1 dan DNS 2. So sekarang ni saya tengah pakai DNS server daripada Cloudflare. Katakanlah saya nak tukar pergi Google kan. So apa yang saya buat? Tukar sajalah dekat sini. Google yang pertama apa dia? 8.8.8.8 dan DNS server yang kedua Google adalah, padam ni dulu, 8.8.4.4. Okay, so bila dah settle, maka tekan dia adalah save, kemudian tutup ajalah skrin ni. Selesai, habis. Tapi macam iPhone juga, bila nak untuk configure DNS setting apa ni, pakai 4G ke selular ke apa ke, dia pelik sikit. So cara paling senang, install lah Cloudflare punya app yang nama 1.1.1.1 tu. So buka lah Play Store. Dekat atas tu anda search, anda tulislah 1.1. Tengok dah saya tulis 1.1 pun dah keluar dah. Inilah dia 1.1.1 fast internet. Install lah benda ni. Okay, kita install dulu. Alright, so kita bagi sekejap di install.
Daripada segi konsep penggunaan tu sama saja dekat telefon semua. Okey, saya dah habis install. So kita open dia. So ini adalah welcome screen dia, semua beritahu semua inilah apa detail-detail yang anda kena buat. Anda tekan next dan accept je lah dia punya polisi semua ni. Okey, nanti dia akan suruh anda masukkan, tak ada apa, terus direct masuk macam ni. So macam mana nak pakai? Tak ada apa, terus tekan benda ni dan on, habis cerita. Nampak install VPN profile. Ni anda kena install VPN profile ni. Tekan install VPN, tekan OK. Settle. Itulah dia. So sekarang telefon anda yang dalam Android pun dah menggunakan DNS daripada Cloudflare. Habis cerita. Senang kan? Alright, maka itulah dia cara-cara untuk anda tukar setting DNS server dalam phone. So kita dah sampai kepada penghujung episod kali ini. Alright, sekiranya video ini membantu anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum.